A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama lagi pada pagi ini di dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 237, insyaAllah muka surat 237. Kita akan bersama-sama pada hari ini di surah Yusuf ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-22. InsyaAllah kita akan tengok, kita akan baca sedikit, kemudian kita akan tengok apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam muka surat 237 ini, yang mana menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-15. Kita tengok pada hari ini adalah merupakan sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf AS, iaitu adik-beradik kepada Nabi Yusuf, iaitu abang-abang lah, abang-abang kepada Nabi Yusuf ni telah memujuk Nabi Yaqub. Kita telah sampai ke situ. Jadi setelah daripada mereka ni memujuk Nabi Yaqub, walaupun asalnya Nabi Yaqub ni tak nak beri, tak nak izinkan Nabi Yusuf ni dibawa oleh abang-abang dia ni pergi, dia kata yarta' wa yal'ab, iaitu pergi berkelah, pergi bermain dan sebagainya lah, seronok-seronok di luar tu. Sebab Nabi Yaqub kata, nanti aku takut Yusuf nanti akan dimakan oleh serigala. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni bahawa rupa-rupanya apa yang disebutkan oleh Nabi Yaqub itu memberi idea kepada abang-abang dia ni bahawa untuk menyebutkan bahawa nanti Nabi Yusuf ini telah dimakan oleh serigala. Jadi kita akan tengok pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata falamma zahabu bihi, apabila mereka pun membawa pergi, maknanya akhirnya selepas daripada dipujuk Nabi Yaqub pun benarlah Nabi Yusuf ni dibawa untuk bersama-sama, konon-kononnya untuk pergi yarta' wa yal'ab, pergi berseronok-seronok, main-main, berkelah-kelah, makan-makan. Tapi falamma zahabu bihi, apabila mereka ni membawa Nabi adik mereka ini, iaitu Nabi Yusuf, dikatakan pada masa tu ada yang kata umur dia masih lagi sekitar 10 tahun macam tu. Makna masih budak lagi, ada yang kata lebih sikit. Kemudian dia kata wa ajma'u, dan mereka ni, makna ajma'u artinya ialah bersetuju, makna bersepakat, makna berazam. Itu ajma'u, sepakat sama-sama ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk menjadikannya, meletakkan Yusuf ini di dalam ghayabatil jub. Kita sebutkan semalam bahawa dalam bahasa Arab ada dua, satu jub, satunya bi'run, maknanya adalah perigi. Tapi bi'run tu, bila sebut bi'run tu dia ada apa ni, dia ada benteng tepi tu kan, dia ada dinding dia kan. Tapi kalau jub ni maknanya tak ada, terus maknanya lubang macam tu. Dan satu lagi, jub ni tidaklah dalam sangat, taklah dalam sangat, bukanlah sampai ke bawah sana tu. Ghoyab tu maknanya jauh daripada orang, jauh daripada kampung tu. Itu kata setengah ulama lah. Jadi kita baca sini yaj'alu, mereka pun setujulah, bersepakat macam tu. Ayah mereka tak tahu. Wa auhayna ilaihi. Jadi cerita ni ringkas, Allah Ta'ala ceritakan secara ringkas, iaitu mereka pun, kalau ikut ni lah, mereka telah cabut baju Nabi Yusuf tu, kemudian ambil baju dia, kemudian mereka pun pukul Nabi Yusuf, kemudian mereka ni telah campakkan Nabi Yusuf tu, tolakkan Nabi Yusuf tu ke dalam jub tadi tu. Jadi pada masa tu dikatakan dalam setengah riwayat kata, iaitu dia bergayut Nabi Yusuf ni, makna tak nak lah dia bergayut pada baju tu, tapi terlepas juga, akhirnya jatuhlah Nabi Yusuf tu. Tapi dikatakan dalam setengah riwayat kata Jibril telah, sebelum sampai ke bawah tu, Jibril telah menyambut dia.
menyambut ni daripada jatuh ke atas batu di bawah tu. Jadi di bawah tu, dalam perigi tu ada batu, ada air. Jadi bila sampai ke bawah tu, ada yang kata jatuh dalam air tu. Bila jatuh dalam air, dan Nabi Yusuf pun naik pergi ke tempat batu tu, duduk atas batu tu. Tapi tinggilah kan, tak nampak. Jadi wa'auhayna, pada masa itulah dia kata wa'auhayna, Allah Ta'ala telah mewahyukan. Ada yang kata wahyu ni adalah wahyu betul-betul. Ada yang kata wahyu ni adalah maknanya memberi ilham. Ilaihi, kepada Nabi Yusuf tu, latunabbi'annahum, bahawa kamu nanti akan diberitahukan tentang apa yang berlaku ni, bi amrihim, dengan apa yang mereka lakukan ni, hadza wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka ni tak tahu, mereka tak sedar. Jadi adalah riwayat, banyaklah cerita-cerita Israiliyat ni dan sebagainya kan, yang menceritakan tentang peristiwa ni, bagaimana iaitu nanti apabila Nabi Yusuf dah sampai ke negeri Mesir, apabila nanti saudara-saudaranya datang nak minta makanan dan sebagainya, pada masa itulah dia menceritakan, kamu ni ada saudara, kamu ni ada adik dulu nama Yusuf, kamu campakkan dia dalam perigi, dan kemudian kamu ni gini. Itu ada diceritakan dalam riwayat-riwayatnya. Tapi oleh kerana riwayat tu kurang kuat dan sebagainya, maka kita cerita saja, kita boleh dengar, tapi nak confirmkan wallahu a'lam bisawab. Jadi mereka tak sedar. Kemudian ayat yang ke-16 yang kita tengok, Allah SWT kata waja'u abahum isya'an yabkun, mereka pun baliklah, mereka dah campak tu kan. Ada riwayat kata mereka tu tunggu adik mereka ni kan, daripada jauh tengok kan siapa ada tak orang datang ke dalam perigi, sebab mereka pun takut juga, takut mati adik dia kan. Sebab mereka bukan nak bunuh, mereka nak campak jauh kan, supaya ayah mereka ni sayang kepada mereka. Jadi lepas daripada selesai tu, mereka pun baliklah ke rumah mereka. Nanti kita akan cerita lagi lepas daripada ni bagaimana apa yang berlaku. Maknanya kalau kita kata kamera tu kan, kamera kalau kan sekarang ni kamera balik ke rumah sekarang ni. Balik ke rumah, iaitu mereka ni pun baliklah ramai-ramai tadi. Waja'u abahum, mereka datang kepada ayah mereka isya' pada waktu tu, pada waktu malam. Biasanya mereka ni balik pada waktu siang, petang, kalau pergi bermain-main pun. Tapi ini balik waktu malam. Jadi ulama-ulama tafsir kata mereka balik pada waktu malam ni sebab apa? Supaya tak nampak, mereka tak bawa Yusuf, mereka mereka nampakkan seolah-olah macam mereka ni mencari-cari Yusuf, seolah-olahnya macam itulah kan, nak gambarkan macam tu. Jadi mereka pun balik pada waktu isyak, yabkun, menangis. Ni bukan menangis betul pun, mereka ni berlakon kan, sebab mereka yang buat benda tu kan. Takkan mereka menangis semula kan, takkan menangis betul-betul, mereka buat-buatlah menangis, yabkun. Qalu, lalu mereka pun berkata, ya abana, mereka kata. Ini ayat yang ke-17 Jadi mereka pun berkata, qalu, mereka berkata, ya abana inna zahabna nastabiku, mereka berkata, kami pergi nastabiku ni berlomba lari kan, ataupun ada riwayat kata melontar-lontar iaitu berlawan lah, buat pertandingan kan kami tu. Wa tarakna yusufa inda mata'ina, dan bila masa kami pergi bermain-main tu kami tinggalkan Yusuf di tempat pakaian kami, iaitu beg-beg kami lah, inda mata'ina, barang-barang kami tu. Dalam tafsir jalan lain dia kata siyabina, tempat kami letakkan pakaian kami tu situ. Kemudian fa'akalahu zibu, tiba-tiba bila kami balik, kami tengok dia telah dimakan oleh serigala. Ni konon-konon lah kan, mereka ni berlakon, mereka ni buat cerita ni, abang-abang mereka ni kan. Fa'akalahu zibu wa ma anta bimu'minin lana, mereka berkata, dia kata ayah, dia kata wa ma anta, dan tidak adalah ayah ni, dia kata bimu'minin lana, percaya pada kami. Mukmin sini bukan mukminah, tapi mukminun mutasaddiq maknanya, iaitu kamu takkan percaya pada kami. Dia kata ya ayah, dia kata walau kunna sadiqin, walaupun kami dia benar pun ayah tak akan percaya. Tengok kan pemilihan perkataan yang digunakan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan walau. Kata ulama bahasa, dia kata kalaulah mereka ni benar-benar, mereka ni betul-betul, mereka ni yakin, mereka ni betul, dia tak akan guna perkataan walau. Mereka akan gunakan perkataan inna, gitu kan, inna kunna sadiqin. Sepatutnya kalau orang tu betul-betul, maknanya dia yakin dia tu betul, maka dia akan guna perkataan inna kunna sadiqin, sesungguhnya kami ni benar. Tapi mereka menggunakan perkataan walaupun kami benar. Jadi dalam bahasa Arab macam tu, bila digunakan macam tu, bahawa mereka sendiri pun nak menunjukkan bahawa mereka sendiri pun sebenarnya rasa bahawa mereka ni sebenarnya bersalah, tahu sebenarnya mereka ni tak betul pun. Jadi kalau ayah mereka tak percaya, maka logik,
Sebab apa? Sebab mereka sendiri pun yakin bahawa mereka ni tak betul. Jadi ayah ni boleh bayang dah kan. Jadi lepas tu apa yang mereka buat? Lakonan mereka lagi kan. Sandiwara mereka lagi. Mereka kata lagi, di sini dia kata, waja'u ala qamisihi. Ni ayat yang ke-18 insya-Allah. Ayat ke-18 Waja'u ala qamisihi. Qamis ni, qamis lah baju kan. Jadi mereka kata, mereka pun pada masa tu bawa kepada Nabi Yaqub alaihissalam ni, waja'u, mereka bawa. Datang ala qamisihi. Ala qamisihi maknanya fauqa qamisihi, iaitu di atas bajunya tu, bidamin kazib, dengan meletakkan darah yang tipu. Darah tipu tu maksudnya ialah apa? Dikatakan bahawa mereka ni telah pergi sembelih seekor kambing, kemudian mereka ambil darah kambing tu, kemudian mereka lomorkan pada baju Nabi Yusuf. Tadi kan mereka cabut baju Nabi Yusuf, kemudian mereka campurkan dalam perigi. Jadi maknanya baju tu ada bersama dengan mereka. Jadi mereka nak nampakkan bahawa sebenarnya Nabi Yusuf ni telah dimakan oleh serigala. Mereka telah ambil darah kambing, mereka letak kat situ supaya nampak macam baju tu berdarah-darah. Jadi yang peliknya, tengok kan, apabila kita ni melakukan satu kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan tak perasan kita satu-satu benda tu. Ini yang berlaku sampai sekarang bukan? Kalaulah katakan ada orang nak tipu dan sebagainya kan, kadang-kadang kan orang musuh Islam dan sebagainya, dia nak tipu kan? Kadang-kadang adalah akan berlaku lah kan, selek-selek kan, yang mana Allah SWT leking-leking yang berlaku situ kan, Allah Ta'ala akhirnya nampak kan bahawa sebenarnya apa yang mereka buat ni tipu. Allah Ta'ala akan dedahkan, Allah Ta'ala akan mesti akan berlaku kan. Jadi walaupun kita kata taklah 100% mungkin akan kita berharapkan kepada benda, tapi maknanya ialah nanti akan adalah sebagaimana yang berlaku ni. Abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam ni, mereka ni kan nak tipu ayah dia, Nabi Yaqub. Mereka bawa darah, mereka bawa baju dengan berdarah. Tapi mereka lupa satu benda. Mereka lupa nak koyakkan baju tu. Takkanlah serigala makan adik dia, baju tu sampai tak koyak. Apa jenis serigala yang taring yang macam mana ni kan? Serigala yang baik yang rupanya buka baju tu kemudian makan adik dia tu kan. Kemudian bawa lari adik tu. Takkanlah macam tu kan. Jadi kata Nabi Yaqub alaihissalam, dia kata qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sawwalat artinya makna zayyanat, maknanya kamu ni memang, dia kata perasan, rasa benda ni, kalau ikutnya sawwalat ni lah, rasa maknanya rasa ringan, rasa tak ada apa-apa. Kamu buat benda ni, lakum anfusukum amra, diri kamu merasai bahawa apa yang kamu buat ni kamu rasa kecil, kamu rasa ringan, kamu rasa tak ada masalah, rasa remeh kan benda ni. Ni adalah kata-kata Nabi. Jadi Nabi Yaqub dah tahu dah kan, ini adalah mesti tipu. Mesti tipu. Kenapa tipu? Tengok kan, takkanlah baju ni, tapi adakah dia ni mengamuk, adakah dia ni apa dan sebagainya kan. Ini adalah contoh seorang Nabi, seorang Rasul, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Allah Ta'ala gambarkan bahawa dia nak macam mana, benda tu dah berlaku kan. Jadi dia nak buat macam mana? Adakah dia nak mengamuk, nak bertempik, nak apa kan, macam orang lah kita kan, kalau orang hari ni kan, ada anak kena colik dan sebagainya kan. Ini tapi dia redha lah dengan apa yang, sebab tu lah disebut sebenarnya sabrun jamil. Sebab tu lah dia kata fasabrun jamil, sabar je lah. Gitulah kita kata bahasa Melayu kan, sabar je lah, nak macam mana kan, nak buat macam mana lagi kan, dah tak ada dah. Nabi Yusuf dah tak ada, dah hilang dah kan. Fasabrun jamil maksudnya sabar yang tidaklah adalah sampai pukul orang, sampai mengamuk dan sebagainya. Sabar tu sabrun jamil, sabar yang cantik. Kalau dalam bahasa terjemahan kita kata wallahul musta'an ala ma tasifun, dan Allah sajalah tempat aku ni meminta pertolongan. Kamu dah apa yang kamu ceritakan macam tu, kamu sifatkan, kamu sebutkan tu, itulah aku hanyalah Allah. Aku hanyalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kamu buat tu. Ayat yang ke-19, waja'at sayyaratun. Sekarang kalau kita kata pula kamera kita ni, kisah kita ni beralih pula, babak kita pergi kepada dalam perigi pula. Masuk dalam perigi sekarang. Kita tengok kamera dalam perigi sekarang ni kan. Ini seolah-olahnya lah kan jangan kata angkat kamera kan. Tapi makna cerita tu beralih sekarang ke dalam tempat Nabi Yusuf tu. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa ada setengah riwayat mengatakan bahawa abang-abang dia ni, dia tak tinggalkan macam tu. Tapi dia tengok dulu, tunggu dulu kan. Apa yang berlaku kepada ni. Jadi tiba-tiba pada masa tu datanglah waja'at sayyaratun, tiba-tiba datanglah sayyarah, bukan kereta. Sayyarah maknanya orang-orang pengembara ataupun kafilah-kafilah
musafir yang lalu ke tempat tu. Wasayyaratun. Jadi yang katanya lah datang daripada Madian. Jadi mereka tinggal tak jauh daripada Madian, datang daripada Madian nak pergi ke Mesir. Jadi on the way tu kan. Jadi mereka pada masa tu waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Mereka pun menghantar warid ni maknanya orang yang pergi mencari air. Jadi mereka yang berjalan daripada pasir, macam itulah cara dia kan. Kafilah, maka adalah petugas-petugas yang akan pergi cari air. Jadi orang panggil benda tu warid. Warid tu orang yang pergi mencari air. Jadi mereka pun hantarlah orang cari air mereka. Jadi mereka pun sampai ke perigi tu, fa'adla dalwah. Jadi mereka pun menghulurkan timbanya. Timba tu milik mereka. Sebab tu dia kata dalwah. Sebab tempat tu biasa tak ada timba kan. Jadi mereka memang dah bawa timba siap-siap. Jadi dia hulurkan timba, tiba-tiba mereka angkat timba tu, tengok-tengok. Jadi Nabi Yusuf ni bila dia hulurkan, orang hulurkan tali tu kan, ambil air, dipegang kepada tu. Jadi mereka angkat berat, tengok-tengok. Apa ni? Qala ya Bushra. Dia kata ya Bushra ni satu kalimah, satu kata-kata Arab, dalam bahasa Arab nak menunjuk, apa ni Masya Allah. Macam tu lah kalau kita sekarang kan, maknanya sangat gembira. Apa ni dapat orang gitu. Haza gulam, dia kata, ini adalah budak. Dia kata haza gulam, ini ada orang budak. Wa asarruhu bida'ah. Jadi di sini wa asarruhu, jadi mereka menyembunyikannya. Bida'ah, bida'atan maknanya sebagai barang dagangan, barang jualan. Jadi apa maksud wasarru ni? Inilah cerita, salah satu pendapat mengatakan bahawa pada masa itulah datanglah abang-abang Nabi Yusuf. Inilah yang kita cari, dia ni lari, dia ni hamba kita. Dia kata, dia ni hamba kita. Hamba kita maknanya hamba kita yang lari ni. Awak nak ke? Dia kata. Jadi lepas tu dia kata, apa nak? Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Taala tahu apa yang mereka buat ni. Sebab tu dia kata wa asarruhu bida'ah. Jadi mereka jual adik mereka tu. Mereka katakan bahawa adik mereka ni hamba. Ni satu pendapat lah katakan. Jadi mereka pun jual sebagai bida'atan, makna barang dagangan. Sampai ke situ, Allah Ta'ala sebut tengah-tengah tu, wallahu alimun bima ya'malun. Allah Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan. Sebenarnya bukan hamba, tapi ini adik mereka kan. Mereka tak hamba yang lari tu kan. Wasyarauhu bisamanin bakhsin. Lalu dijual lah. Wasyarauhu, maka dijual lah adik mereka ni bisamanin bakhsin. Itu satu pendapat lah katakan. Dengan harga bisamanin, dengan harga bakhsin maknanya murah maknanya. Bakhsin. Jadi lepas tu berapa harga dia? Disebutkan dalam Quran ini darahima ma'dudah. Minta maaf ayat yang ke-20 insya-Allah ayat yang ke-20. Jadi mereka menjual tu kan dengan harga yang murah. Lepas tu berapa murah tu? Darahima ma'dudah. Berapa dirham saja? Ada yang kata 20 dirham dia, ada yang kata 22 dirham. Maknanya sangat murah lah tu, 20 dirham. Berapa sen sangat kan kita kata kan. Pada zaman tu kan, maknanya dirham ni duit perak. Jadi lepas tu darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka memang tak nak sangat barang tu. Mereka tak nak sangat budak ni. Gitulah macam, alah ambil lah macam itulah. Kita tak nak. Zahidin tu maknanya zuhud. Zuhud tu maknanya tak perlu. Tak perlu. Asal perkataan zuhud kan. Yang dikatakan kita tu zuhud tu maknanya zuhud ialah apabila seseorang itu macam tak perlu sangat kepada dunia tu. Itu yang yang memang diajarlah dalam Islam kan. Salah satu daripada yang diajar oleh Nabi kita SAW ialah zuhudlah kamu daripada dunia, nescaya Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, nescaya nanti manusia akan menyukai kamu. Maknanya kita tak sangat nampak nak sangat dengan apa. Jadi daripada ayat ini perkataan zahidin ini, iaitu dia nak kata sini, kalau ikut salah satu daripada pandangan ulama tafsir tu, dia kata ialah adik-beradik ni, abang-abang Nabi Yusuf ni, mereka kata jual lah, murah, ambil lah, ambil 20 dirham sajalah. Kami pun tak nak sangatlah budak ni, kami tak nak sangatlah hamba ni. Tu kata mereka. Jadi orang yang membelikan ini, dia ambil lah, belilah, murah kan 20 dirham kan. Apa ni hamba ni murah sangat. Wa qala allazi ishtarahu. Jadi ceritanya ialah apa kan? Lalu dia bawa ke negeri Mesir. Dia beli tu dengan harga murah tadi, kemudian dia bawa ke negeri Mesir, dijual pula. Orang yang bawa tadi ni musafir tadi ni, orang-orang yang berjalan tadi ni kan, pengembara ni sampai negeri Mesir, bawalah Yusuf ni. Sampai di sana mereka jual Nabi Yusuf ni pula ke pasar hamba lah. Jadi pada masa tu memang ada hamba kan, sistem hamba tu. Jadi sampai di sana dijual hamba. Dijual hamba ni dengan harga berapa? Dia katakan dengan harga mahal, iaitu 20 dinar. Dinar dengan dirham ni sangat jauh kan. Jadi dikatakan dijual dengan harga 20 dinar, campur lagi dengan pakaian, dengan kasut. Adalah lagi kan cerita tu dalam tafsir Jalalain yang disebutkan tu harga, dia kata harga Nabi Yusuf yang dibeli oleh orang di Mesir tu. Siapa yang beli tu di Mesir tu?
dijual di Mesir itu, iaitu menteri. Menteri, dikatakan menteri keuangan, menteri perbendaharaan di negeri Mesir tu yang beli tu. Jadi dia pada masa tu dia kata tu, wa qala allazi ishtarahu min Misra. Lalu orang yang membelinya daripada Mesir tu, ada dikatakan, iaitu nama dia ialah Kitfir, nama dia Kitfir, wallahu a'lam bissawab. Itu kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dia kata nama dia Kitfir, nama tu menteri tu. Jawatan dia adalah Aziz. Aziz tu adalah biasanya digunakan dalam negeri Mesir untuk merefer kepada menteri keuangan. Jadi yang jaga harta lah kan, dia berkata, dia beli Nabi Yusuf ni, lalu dia berkata kepada limra'atihi, kepada isterinya. Isteri dia tu, dia kata, ada yang kata nama dia Ra'il, ada yang kata nama dia Zalikha. Jadi wallahu a'lam bissawab. Itu adalah tak disebutkan oleh Al-Quran, cuma Al-Quran menyebutkan imra'atihi, isterinya. Jadi dia beli Nabi Yusuf, dia bawa ke rumah kepada isterinya, lalu dia kata akrimi maswah, dia kata tolonglah hang kata muliakan tinggal di rumah ni kan. Maknanya dia bolehlah buat teman kita di rumah kan, sebab tak ada orang di rumah. Sebab apa? Pada masa tu dia kata ialah asa, dia kata an yamfa'ana, moga-moga dia boleh memberi manfaat kepada kita. Manfaat kepada kita maknanya boleh tolong kita dan sebagainya, hamba ni kan. Kemudian au nattakhizahu walada, dia kata, ataupun kita boleh ambil dia menjadi anak angkat. Sebab dikatakan bahawa menteri ni dia tak ada anak jadi tak ada anak, tak ada orang di rumah dia, tak ada niah. Jadi mungkin dia kata kita boleh ambil dia ni jadi anak angkat kita lah. Kita beli ni. Wa kadzalika makkanna, Allah Taala kata, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala telah makkanna li Yusufa fil ardi. Kami telah mantapkan, kami beri kedudukan dia di negeri Mesir tu. Tengok kan, daripada dalam perigi, kalau duduk di rumah dia kan, kampung dia kan, kemudian sampai ke Mesir, tengok duduk tinggal bersama, kita kata istana lah kan, menteri kan. Kalau tak istana pun ada rumah yang besar, rumah yang mewah dan sebagainya lah kan. Makanna li Yusuf fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, itu satu kedudukan yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala kata, dan kami ajarkan kepadanya ta'wilil ahadits. Ta'wilil ahadits ialah mentakwilkan salah satu daripada makna yang diberikan kepada ulama ialah ta'wil mimpi. Ada lagi ulama lain memberi makna ialah bukan sekadar mimpi. Mimpi itu salah satu, tapi ialah dia boleh memahami percakapan-percakapan yang di belakang. Bila orang bercakap, dia boleh tahu apa maksud di belakang. Itu ahadis. Sebab tu dia gunakan perkataan ahadis, iaitu ta'wil ahadis. Ahadis maknanya percakapan-percakapan. Jadi percakapan ni mungkin mimpi salah satu daripadanya gitu. Kemudian wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah itu ghalib ala amrihi. Ghalib maksudnya ialah yang menguasai, yang dia nak boleh buat, dia nak buat apa-apa, dia boleh buat. Kemudian walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tapi ramai manusia tak tahu. Ramai manusia, iaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tak nak beriman, orang-orang yang tak nampak, dia tak tahu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia nak buat, dia akan jadi. Tak boleh tak ni kan. Itulah bagaimana kan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Sebab itulah maknanya Nabi Yusuf ni adalah merupakan cerita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sukar, susah, sedih dan sebagainya kan, iaitu di Mekah Al-Mukarramah pada masa ni, pada masa ayat ni turun. Jadi nak cerita Allah Taala nak buat apa-apa saja boleh. Wahai Muhammad, kau jangan risau, kau jangan sedih kan. Kemungkinan nanti tak lama lagi akan datang lah. Allah Taala boleh buat. Ghalibun ala amrihi. Apa yang mereka buat tu Allah tak tahu semua. Apa yang dibuat oleh adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam terhadap Nabi Yusuf, Allah Ta'ala tahu. Ingat, Allah Ta'ala tak tahu. Jadi apa juga nak beritahu apa yang dibuat oleh kafir Quraisy terhadap kamu wahai Muhammad, Allah Ta'ala tahu. Jangan bimbang, jangan bimbang. Allah Ta'ala tak tahu kan. Jadi seterusnya, ayat seterusnya ialah ayat yang ke-22. Kita tengok ayat yang ke-22 insya-Allah. Walamma balagha, dan apabila telah sampai asyuddahu, kekuatannya kita. Maksud kekuatannya iaitu Nabi Yusuf lah. Sekarang cerita Nabi Yusuf apabila telah sampai Nabi Yusuf tu sampai kepada tahap asyuddah. Asyuddah tu kuat, iaitu dikatakan umur dia 30 ataupun 33 macam tu. Maka atainahu hukman, kami telah beri kepada dia hukman. Hukman tu dalam tafsir kata ialah hikmah. Makna hikmah ni maknanya ialah kebijaksanaan, iaitu dia boleh, kebijaksanaan ni satu benda, iaitu cerdik lah kita katakan. Cerdik kan. Cerdik iaitu dia boleh nampak satu benda tu, dia boleh nampak dengan tepat kan. Jelas kan. Maknanya dia tahu ni sebab ni, sebab ni, sebab ni. Maknanya ketepatan dalam pemikiran.
Itu kata hikmah, tak diberikan kepada semua orang kan. Ada orang dia ada satu benda tapi dia tak nampak. Itu kebijaksanaan. Kadang-kadang ada orang katakan pergi sekolah, Masya Allah, mantap kan, dia boleh score 4 flat contohlah kata kan, mesti dapat A+, bila exam kan, tapi dia tak ada kecerdikan, tak ada boleh nampak kan, kenapa ni macam ni kan. Dia boleh hafal, kebijaksanaan hafalan. Jadi itu bukan hikmah nama dia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini sebelum daripada Nabi Yusuf ni dia ni menjadi nabi ni. Dia kata walamma balagha ashuddahu atainahu hukman, dan kemudian ilman. Ilman. Yang kedua, Allah Taala beri dia ilmu. Jadi hikmah ni artinya ialah hikmah ni bukan belajar di sekolah. Tapi ilman, satu lagi ilmu, iaitu kefahaman. Disebutkan dalam tafsir jalan lain, dia kata maksudnya fiqhu fid din, iaitu memahami dalam agama, mana benar mana salah. Dia memang anak seorang rasul, anak seorang nabi, dia tahu dia ni siapa kan. Ayah dia tahu siapa ayah dia, tapi dia telah dipisahkan oleh ayah dia. Jadi oleh daripada ayah dia, oleh abang-abang dia. Jadi dia tahu mewarisi benda ni daripada Nabi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala lah kan yang telah membukakan kepadanya kan, allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Jadi seterusnya pada akhirnya Allah Ta'ala kata wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas orang-orang yang baik. Maknanya orang baik ni, maknanya muhsin sini ialah Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang muhsin. Jadi kalau kita orang muhsin, kita jangan takut ni. Allah Ta'ala mesti akan memberi kebaikan kepada seseorang tu kalau dia muhsin. Muhsin kepada orang ramai, muhsin kepada mak bapak dia, muhsin kepada siapa-siapa sajalah kan, yang klinik dia ni adalah orang yang baik. Allah Ta'ala jangan takut, Allah Ta'ala mesti akan membalas, najzi. Dan begitulah Allah Ta'ala kata sebagaimana berlaku kepada Nabi. Dan begitulah wahai Muhammad, kamu adalah seorang muhsin yang berada di Mekah ni. Allah Ta'ala tak akan biarkan kamu ni begitu saja berterusan dalam keadaan ditindas dan dizalimi dan disakiti oleh orang-orang Quraisy ni. Jadi alhamdulillah, setakat tu hari ni sesi kita, insya-Allah kita akan sambung lagi cerita kita kan, setelah daripada sekarang ni Nabi Yusuf telah stabil berada di rumah Aziz Mesir tadi tu, iaitu ataupun nama dia ialah sebagaimana kata Ibn Abbas Kitfir. Maka insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.